Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini dalam topik vektor kita akan bincangkan mengenai unjuran unjuran. So dalam unjuran ini dia ada dua benda yang kita kena tahu. Yang pertama adalah yang dinamakan unjuran vektor ataupun disebut komponen vektor ataupun disebut projection. Nanti kita lihat Yang kedua adalah unjuran skala ataupun disebut komponen. Ada dua benda projection dengan komponen. Baik. Dekat sini ada dua rumus yang kita kena tahu. Yang pertamanya adalah yang ini, iaitu unjuran vektor. Untuk unjuran vektor ataupun komponen vektor, dia ditulis sebagai projection. Yang kedua, unjuran skala seperti yang saya sebut tadi, dia ditulis sebagai komponen. Baik, kita lihat dekat sini, untuk setiap ini, baik projection ataupun komponen, nampak tak ada projection UV. Nampak? Lepas tu, ini pula adalah komponen UV. Nampak kan? Jadi, sama ada projection ini ditulis sebagai UV ataupun VU, dia bergantung kepada soalan. Baik, kita ambil contoh yang ini. Kenapa kita buat projection UV dan juga komponen UV? Kenapa? Right, kita buat U dekat bawah, V yang ini, sebab dalam situasi ini ada ditulis, dia merupakan keyword ditulis ini. Nampak tak kat sini? Ditulis sepanjang U. Ini. Sepanjang U. This is the keyword. Sepanjang U bermaksud, jika kita lihat kepada diagram ini, nampak tak? Mana U, mana V? Ini adalah V, ini adalah U. Jadi kita perhatikan, U ini merupakan shadow kepada V. Nampak tak? Pasal ni dekat bawah kan? Ini U ni. So, U ini merupakan shadow kepada V. Ataupun kalau dia nak translatekan ke dalam ayat, perkataan dia adalah V di sepanjang U. Faham? So, sepanjang U merujuk kepada U adalah shadow. Shadow kepada V. So, oleh sebab itu, dari segi penulisan, jika keadaannya macam ini, diagram ataupun ditulis macam ini, maka kita kena tulis projection UV. U tu bermaksud shadow. Shadow lah ataupun sepanjang U. Yang ini pun sama juga. Komponen UV bermaksud sepanjang U. V sepanjang U. U adalah shadow. Okey, macam mana kalau kita terbalik? Kalau terbalik, kita hanya ubahkan saja. Lihat Okey, sebelum itu kita kena lihat. Kalau dia adalah komponen, katakan dia adalah sepanjang U. U adalah shadow. Bila U adalah shadow, satu benda yang kita kena alert adalah, cuba tengok macam mana dia ditulis. Yang belah atas ini tak ada masalah. Sebab dia adalah the dot product kan. U.V. Ini pun U.V. Cuma yang bahagian bawah ini, dia bergantung kepada shadow. Nampak tak? Oleh sebab dia adalah U, bermaksud U adalah shadow, maka magnitude dekat sini pun merujuk kepada U. Yang ini pun sama, nampak tak? Kalau ini projection UV bermaksud sepanjang U, U adalah shadow, maknanya bahagian sini adalah shadow, ini pun adalah shadow juga. Nampak? So, ini kena hati-hati So, bagaimana kalau kita terbalikkan? Kalau katakan dia adalah komponen, tapi sepanjang V. Kalau kita ubah kat sini, sepanjang V. Maksudnya V adalah shadow dia. So, kalau V adalah shadow, penulisan dia adalah komponen V U. Nampak tak? Jadi, dekat sini pun akan terikut berubah, di mana ini adalah U.V, iaitu dot product, bahagikan dengan the magnitude of, mana? Magnitude bagi shadow Shadow adalah V, maka sini wajar kita tulis V. Nampak? Itu perubahan dia. Projection pun sama juga. Jika kita ubah projection ini kepada, saya besarkan sikit. Kalau kita ubah, shadow dia adalah V, maka kita kena buat macam ni lah. Projection V
U, nampak? Sama dengan, okey, buka bracket. Atas ni sama saja, the dot product. Cuma yang bahagian bawah ni ada modulus. Modulus isi dalam dia adalah shadow. Shadow tu adalah yang ini, iaitu V. So, letak V dekat sini. Lepas tu jangan lupa ada kuasa 2 dekat luar ni. Dan kita kena darabkan dengan vektor apa? Vektor shadow tu. Shadow adalah V kan? Maka kena darabkan dengan V. Boleh? So, itu cara kita nak, kita nak letak komponen dan juga projection yang melibatkan sama ada dia boleh di sepanjang V ataupun sepanjang U. So, kita kena identify shadow tu mana satu. Boleh? Okey, ini yang pertama, ada 2 rumus kat situ. Yang kedua adalah kalau ada yang ini, berortogon. Dia kata unjuran vektor V yang berortogon dengan U. So, dekat sini kita kena identify yang mana satu yang shadow. Okey, so dalam hal ini yang shadow adalah U. U, sepanjang U. So, jadi nak cari V. Bukan nak cari V, nak cari unjuran vektor bagi V. So, maksud dia kalau macam tu, soalan yang kita kena tanya adalah yang mana satu yang shadow. Shadow adalah U, oleh sebab itu V ini kena tolak yang ini. So, maksudnya kena tolak projection tau. Ini adalah projection. So, sebenarnya ini adalah macam ni. Ini adalah V, iaitu yang ini V tolak projection. Bila kita nak letak projection, kita kena tanya shadow yang mana satu. Shadow adalah yang ini, U. So, U dekat bawah ni, kecil ni. Maka ini adalah V. Boleh? Itu cara dia ya. Itu cara dia. Di mana yang ini sahaja kita kena kira lah. Ini sahaja adalah macam tadi tu. Ini adalah U dot V. Shadow dia adalah U. Maka U kuasa 2 darab shadow. Shadow adalah U. Macam tu. Boleh? So, ini adalah cara kita nak menulis satu yang berortogon. Hati-hati, ada soalan tak yang melibatkan ortogon? Kalau ada, kita kena tanya shadow yang mana satu. Ini adalah shadow dalam kes inilah. Okey, so kita lihat contoh. Mungkin dengan contoh kita boleh nampak. Baik, contoh yang pertama, cuba kita lihat ya. Kita diberi 2 vektor, iaitu vektor U dan vektor V. Okey, ini normal. Dia bagi dalam 3D, tak apa. Ada 2 soalan berbeza. Dia sama, tapi dia punya shadow dia berbeza. Yang pertama adalah komponen. Komponen VU. Mana shadow? Shadow dia adalah V. Ataupun dengan kata lain, vektor U sepanjang V. Nampak? So, dalam contoh ini, yang pertama ini, kita kena buat macam mana? Rumus ni akan jadi U darab V, darab pula. U dot V dot product ya. Ini kita kena kira ya. Bahagikan dengan shadow dia. Shadow dia adalah V, maka bahagikan dengan modulus magnitude bagi V. Ini adalah komponen bagi yang nombor 1. Yang ini pula adalah U dot V macam biasa, perkan dengan magnitude dia. Ya, magnitude dia adalah apa? Dia bergantung kepada shadow dia. Shadow dia adalah U, maka buatlah U macam ni. Boleh? So, itu adalah tentang komponen. Nampak ya? Ada 2 komponen yang melibatkan shadow yang berbeza. Okey? So, yang di bawah ini adalah pengiraan dia. Kita kena kira lah. Ya, kena kira the dot product tu macam mana. Kita dapat negatif 8. Lepas tu kena kira lah untuk A dengan B ni masing-masing kena kira magnitude yang lain. So magnitude untuk V adalah set 42. Magnitude untuk ni untuk U. Magnitude untuk V adalah 7. So kita masukkan untuk setiap ni, maka kita akan dapat jawapan macam ni. Alright, nampak ya? Ini adalah shadow ini adalah shadow, maka ini adalah shadow dia. Ini adalah shadow dia sepanjang U, maka magnitude pun dia melibatkan magnitude U. Boleh? Okey, good. Kita pergi kepada contoh yang kedua, kita lihat. Diberi 2 vektor,
3, 2, negatif 1 dan 1, 4K. Okey, sorry. Dekat sini 1. Bukan K. Ini adalah 1. Alright? 1, 4, 1. So, we are given 2 vectors. Okey tu. Lepas tu, tengok soalan. U di sepanjang V. Okey, now guys. Yang mana satu shadow? Of course, shadow adalah V. Betul tak? Dan soalan dia minta apa? Dia minta komponen vektor. Komponen vektor merujuk kepada projection. Jadi, untuk yang A ni, projection dia adalah, untuk A ni, projection dia adalah, projection, shadow mana? Shadow adalah V, bukan? V dekat situ, U. Okay, so, kita dapat, atas ni adalah, okay, kita buka bracket dulu, U, V, U dot V, per, okay, now, magnitude adalah based on shadow. Shadow adalah V, maka dia akan dapat, kita akan dapat magnitude bagi V, dan jangan lupa ada kuasa 2 kat luar ni. Ya, somehow bila kita buat kat sini, kita akan menghilangkan square root tu nanti. Ya, tu kita tengok contoh. Lepas tu, hasil dekat sini kita kena darabkan dengan shadow, metrik dia. Metrik pula. Vektor dia, iaitu kena darabkan dengan V. Macam tu. Boleh? Semua tu bertitik tolak kepada shadow. Ya, di sepanjang mana? Sepanjang U ke sepanjang V? So, ini sepanjang V lah. Okey, habis itu. Yang kedua adalah bagi vektor U yang berortogon dengan V. Okey, vektor U. So, bila ada macam ni, maka ini mesti U. U tolak something. So, sekarang ni, ini adalah, bila nak tolak ini, kita kena tolak projection. Ya, bila nak tolak projection, kena tanya shadow yang mana satu. Oleh sebab dia kata berortogon dengan V, maknanya V adalah shadow dia. So, ini adalah shadow dia. V, U. Nampak? So, inilah cara kita nak buat. Jadi, and of course, this part, kita dapati ini adalah datangnya daripada hasil dekat atas ni. Maknanya, kita kena ensure yang atas ni kena kira dulu. Lepas tu, dia akan bantu untuk menjawab soalan B. Boleh? So, berikut adalah pengiraan dia. Kena carilah. Kena cari ya. Sebab tadi kita ada projection ni. Ni nampak Ini So, jadi shadow dia adalah V. Nampak tak? V dekat, sorry. Sini ada kuasa 2. Sini ada kuasa 2 kat sini. Ini adalah projection dia. No. Ini adalah shadow dia. Maka V dekat sini dan V dekat sini. Boleh? So, kita akan carilah. Akan cari satu persatu. So, U dot V, kita kira. U dot V dapat 10. Dan magnitude bagi V adalah 18. Kita pun isi. Isi semua sekali. Isi semua sekali dan kita kira, maka jawapan kita adalah 10, 40, 10 per 18 semua. Macam ni lah. Okey. So, ini adalah yang bahagian pertama. Bahagian kedua adalah yang ini. Kan? Jadi, kita kena kira. So, kita kira U memang telah pun diberi. Vektor U. Kita letak je lah kat sini. 3, 2, negatif 1. Tolak, kita tolak. Projection VU, kita baru kira ke atas tadi. Yang ini. Kita letak balik kat sini. Dan kita kira seperti biasa. Tolak macam biasa. Dan kita akan dapat jawapan kita macam ni. Okey? Boleh ya? So, untuk unjuran ini, dia ada 2. Saya nak simpulkan. Yang pertama adalah komponen. Yang kedua adalah projection. So, baik komponen, baik projection, yang paling penting adalah shadow dia. Ya, di sepanjang mana? Sepanjang U ke sepanjang V? So, once kita dapat identify shadow dia yang mana satu, maka kita akan boleh tulis maklumat tersebut. Ya, sama ada projection ataupun komponen VU ataupun UV. Alright, habis yang itu. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu kerja. So, sebenarnya, apa yang kita bincangkan mengenai projection dan juga komponen dekat sebelum ini, sebenarnya sangat berkait rapat dengan kerja. Cuma saya tidak explain detail macam mana perkaitan dia. Cuma dalam kerja ini, iaitu kita denote dia sebagai W, work ya. Work ini, kita ada 2 rumus yang kerap kita gunakan.
So kerja ni apa? Kerja ni adalah kerja dilakukan apabila suatu daya malar F dengan magnitude F bertindak pada arah gerakan suatu zarah yang bergerak dari P ke Q pada suatu garis lurus. Baik. Mudah cerita, kerja ini dia ada dua benda, Satu, dia ada daya, daya. So daya ni kita tengoklah, mungkin dia bagi dalam bentuk vektor ataupun dia mungkin beri kita dalam bentuk magnitude. Satu. Yang kedua, dia ada, nampak sini dalam satu arah gerakan, so dia ada disebut displacement, sesaran. Ada jarak. So kita kena tahu apakah jarak. So maknanya satu, kita diberi satu daya, force. Satu lagi adalah jarak. Kita sebut sesaran lah. Sesaran ataupun distance ke, displacement ke. Ini biasanya diberi dalam F. Ini dalam D. Jadi, kerja sebenarnya hasil darab dua benda ni. Ini F, D. So, macam tu sebenarnya. Right? So, tapi ada sudut. So, kita lihat nanti. So, kita lihat nanti. Dipermudahkan cerita, sebenarnya kita nak menggunakan dua benda ini saja. It depends pada soalan. Depends pada soalan. So, jika soalan ada, dia memberikan kita vektor, iaitu daya tersebut, force tersebut diberi dalam bentuk vektor dan juga jarak ke ataupun sesaran ke ini ataupun distance ke diberi dalam bentuk vektor, memadai kita hanya menggunakan the dot product. Nampak tak? Cukup kita menggunakan dot product jika kita diberi daya dalam bentuk vektor dan juga displacement dalam bentuk vektor. Tapi jika kita diberi maklumat lebih daripada itu, contohnya kita diberi sudut ke, contohnya macam tu kan, dan kita diberi daya ni diberi dalam bentuk magnitude. Magnitude tu bermaksud dia beri dalam, dia dah bagi dah F tu berapa Newton. Contohnya macam tu. Dia dah bagi dah. 10 Newton ke, kan? So dia dah bagi, force. Force tu apa? Newton kan? Newton. Dan jarak ni pun dah diberi dalam bentuk, contohnya 5 meter ke, 10 meter ke, dah diberi jaraknya. Magnitude bagi jarak. Maka kalau dalam contoh yang macam tu, lebih mudah kita menggunakan rumus ini. Boleh? So, ada dua rumus mengikut kesesuaian. Okay, now, kita pergi pada contoh. Cuba kita analyskan contoh ini terlebih dahulu. Kita lihat apa yang ada. Ada beberapa info kat sini, dia kata sejauh 40 meter. Dia dah bagi magnitude, bagi jarak. D tu 40, nampak? Lepas tu, dia kata satu daya malar. Dia dah bagi 10 Newton. Maka dekat sini, dia dah bagi magnitude lagi. Iaitu F tu sama dengan 10. Nampak tak? Dia bagi magnitude tau. Dan dia juga beri kita sudut. 45 degree. Iaitu theta dia adalah 45. So, dalam contoh ini, agak-agaknya yang mana yang kita kena, yang kita sesuai lebih gunakan? Yang rumus mana yang lebih sesuai kita gunakan? Of course kita akan guna yang ini. Sebab dia ada sudut, dia ada magnitude bagi daya dan juga jarak. So kita akan guna yang ini untuk menjawab soalan ini. Boleh? Jadi kita guna yang ini, kita plug in all the information dan kita akan dapat jawapan 282.84 Newton meter ataupun Joule. Okay? Right. Contoh yang seterusnya, cuba kita lihat. Ini macam mana? Kita diberi daya. Okey, daya ni dah siap-siap diberi dalam bentuk vektor. Iaitu, apa ni? F sama dengan -1, 5 dan juga -3. Betul? Lepas tu dia bergerak dari P ke Q. Dia bagi koordinat. Dan dekat sini kita dah boleh cari dia punya vektor. Iaitu apa? Vektor PQ. Ingat lagi tak macam mana nak cari vektor PQ? Kalau nak cari vektor PQ, kena Q tolak P, betul tak? Q tolak P. So, maksud dia kita dapat macam ni. 2, 4, 0, tolak 4, 0, -7. Right? So, dekat sini kita dah boleh dapat jawapan. Iaitu 2 tolak 4, kita dapat -2. 4
tolak kosong, dapat 4. Dan kosong tolak negatif 7, kita dapat 7. Nampak tak? So, PQ ni eventually adalah distance dia. Dia punya displacement dia. Jarak dia kan? So, jadi, dalam hal ini, lebih mudah kalau kita nak kira kerja ini sebagai the dot product. Nampak tak? F dot D. F dot D. So, kita darab je lah. Vektor ini, hasil darab bintik dengan vektor yang ni. Dot product dot product. So, dengan kata lain, ini telah pun diberi, ini kita dapat tadi, dan kita buat dot product. So, maksud dia, negatif 1 darab negatif 2, tambah 5 darab 4, tambah 3 darab 7. Maka kita akan dapat 15 unit. Ataupun 15 joule ke apa ke. So, kita buat unit je lah. So, macam tu. Boleh? So, itu adalah berkenaan dengan kerja. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.